Dia di antara sahabat Nabi yang awal memeluk Islam, iaitu memegang angka nombor 4 daripada kalangan sahabat yang lelaki memeluk Islam. Kita tahu daripada lelaki yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tahu daripada sahabat lelaki yang kedua Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga yang memeluk Islam daripada kalangan lelaki iaitu Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Dan yang keempat yang kita sebut pada pagi ini iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya dia orang yang cukup istimewa. Dia mendapat Islam daripada tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Di kesempatan pada pagi ini saya mohon daripada tuan-tuan hadirin muslimin muslimat semua untuk mengambil masa sedikit ruang mendoakan kesejahteraan, kesembuhan, kemudahan kepada ayahanda Tuan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki yang ketika ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan yang agak kurang baik, yang mana kami mendapat makluman anak-anak murid bahawa Tuan Syekh berada di ICU ketika ini di Indonesia, yang mana sangat mengharapkan doa daripada tuan-puan semua. Mudah-mudahan Tuan Syekh diberi kesembuhan, diberi kesejahteraan dan dimudahkan urusan beliau insya-Allah. Tuan-tuan, kita masih lagi memerlukan buah mutiara ilmu yang Tuan Syekh sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Tuan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dan diberi kesembuhan insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut pada surah Al-Baqarah ada dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat ini hampir sama, yang mana makna dia sedikit berbeza, tafsiran dia sedikit berbeza, tetapi menyebut kepada perkara yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyebut
pada ayat 191 dan pada ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Pada ayat 217 Allah Subhanahu wa taala menyebut wal fitnatu akbaru minal qatl. Tuan-tuan, ayat yang selalu kita dengar. Ayat 191 Allah sebut wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Kata sebagian ulama, ayat ini menceritakan tentang bagaimana dahsyat bahayanya fitnah ataupun bahayanya kekufuran, orang yang mengajak kembali kepada kekufuran. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan ingatlah angkara fitnah itu, perbuatan fitnah itu lebih besar dosanya daripada perbuatan membunuh. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada kesempatan ini tuan-tuan, kita akan bacakan kepada tuan-tuan satu hadis yang bagaimana menceritakan fitnah yang tomahan yang dilemparkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah yang dilemparkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. InsyaAllah kita akan ceritakan pada pagi ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mari sama-sama kita tengok apa hadis ataupun bagaimana hadis yang akan kita baca pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas arsala azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyamurru bi janazatihi fil masjid fayusallina 'alayha fafa'alu wa wuqifa bihi ala hujratihinna yusallina 'alayha. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى مقاعد فبلغتهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت عائشة ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد. Hadis sahih riwayat Imam Muslim atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ketika saat kematian Sa'ad ibni Abi Waqqas. Tuan-tuan, kita nak cerita sikit siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, satu orang sahabat Nabi, satu orang susuk tubuh yang cukup istimewa. Dia satu orang yang istimewa dia disebutkan keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas ni pada beberapa benda dan pada beberapa saat yang kita sebut. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini nama betul dia iaitu Sa'ad bin Malik bin Uhayb. Ini nama dia, Sa'ad bin Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf. Dia ni ada hubungan kekeluargaan rapat dengan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Aminah.
Dia ada hubungan dengan mak Nabi ataupun hubungan dekat dengan keluarga belah mak Nabi, Siti Aminah. Yang mana nama mak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini iaitu Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Dekat dengan mak Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas dia memeluk Islam tuan-tuan pada ketika usia dia umur 17 tahun. Ada sebahagian riwayat kata umur dia 17 tahun, ada sebahagian riwayat kata umur dia 20 tahun. Kita kata lebih kurang umur belasan tahun hingga ke 20 tahun lebih kurang. Sa'ad bin Abi Waqqas ini memeluk Islam. Dia di antara sahabat Nabi yang awal memeluk Islam, iaitu memegang angka nombor 4 daripada kalangan sahabat yang lelaki memeluk Islam. Kita tahu daripada lelaki yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tahu daripada sahabat lelaki yang kedua, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kamar. Yang ketiga yang memeluk Islam daripada kalangan lelaki iaitu Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Dan yang keempat yang kita sebut pada pagi ini iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya dia orang yang cukup istimewa. Dia mendapat Islam daripada tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan, bukan calang-calang orang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dia juga ketika di zaman Khulafa Ar-Rashidin, beliau menjadi watak yang cukup penting di dalam memberi pandangan, memberi sudut pandang, memberi sisi pandangan ataupun memberi beberapa pendapat daripada beberapa perbincangan yang nak dibincangkan dalam majlis syura para sahabat pada ketika zaman sahabat Khalafah Ar-Rashidin pada ketika itu. Dia satu orang sahabat yang cukup mustajab doa. Tuan-tuan, ada kisah bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas ini ketika mana dia menjadi gubernur di Kufah, dia difitnah oleh satu orang lelaki yang bernama Usamah. Satu orang lelaki yang bernama Usamah. Yang mana Usamah bin Qatadah, dia ni fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia fitnah, dia besar-besarkan fitnah tadi. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika menjadi gubernur, ketika menjadi pemimpin, cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin, dia kata. Ketika menyampaikan harta-harta warisan kepada orang yang sepatutnya diberikan harta-harta ini, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas tak agihkan dengan betul. Tak cukup dengan tu, dia fitnah lagi. Dia kata ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas hantar tentera-tentera untuk pergi berperang, Sa'ad bin Abi Waqqas tak pergi, dia menyorok di belakang. Ini fitnah yang dilemparkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, fitnah ni cukup besar. Dilemparkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila sampai berita ni kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad pergi berjumpa dengan Usamah bin Qatadah yang fitnah dia tadi. Sa'ad kata, wallah, dia kata demi Allah, kalau betul apa yang hang kata ni, ataupun kalau apa yang hang kata ni bohong, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 benda. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan. Dia berdoa. Dia kata kalaulah apa yang hang sebut ni, dia kata tak betul, salah sama sekali, tuduhan yang hang lemparkan kepada aku, fitnah yang hang sebut kepada aku ni tidak betul sama sekali, maka aku minta kepada Allah 3 benda.
Apa dia tuan-tuan yang Sa'ad bin Abi Waqqas minta? Dia minta pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Usamah bin Qatadah ini dipanjangkan umur. Yang pertama. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar Usamah ini dipanjangkan umur. Usamah bin Qatadah ini dipanjangkan umur dalam keadaan kefakiran, miskin, tak ada duit tuan-tuan. Dan yang ketiga, Sa'ad ibni Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, minta supaya Usamah bin Qatadah ini bukan setakat panjang umur, bukan setakat hidup dalam kefakiran, dia juga terjebak, terdedah dengan fitnah-fitnah sepanjang hidup dia. Tuan-tuan, benar akhirnya keadilan berbalik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang fitnah tadi Usamah bin Qatadah, yang dia tak kenal pun siapa dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya doa dimakbulkan oleh Allah. Sehingga kan disebutkan dalam sebahagian kitab, Usamah bin Qatadah tadi ni hidup dia sampai ketua bangka tuan-tuan, tak mati. Sampai ketua tuan-tuan, dia ni tak mati. Hidup dia panjang, bahkan disebut di hujung-hujung hayat dia, di hujung usia dia sangat tidak elok tuan-tuan, kerana berkat mustajab doa daripada Sa'ad ibni Abi Waqqas. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas istimewanya dia juga apa dia? Dia di antara sahabat Nabi yang pertama yang pada ketika Islam dibawa mai pada ketika itu, dia di antara sahabat Nabi yang awal menerima kesakitan, disiksa, ataupun di antara orang yang awal tumpah darah kerana membela Islam. Tuan-tuan, sekembalinya Sa'ad bin Abi Waqqas daripada berhimpun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ni rumah tempat para sahabat dan Nabi berhimpun. Balik aja daripada tu ditahan oleh Abu Jahal. Bila Abu Jahal tahan tuan-tuan, Abu Jahal tanya. Abu Jahal kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebahagian orang-orang Islam pada masa itu, Abu Jahal tanya. Abu Jahal kata kepada dia, Abu Jahal kata, apa hampa nak kata kepada Tuhan kami? Abu Jahal tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa hang nak kata kepada Tuhan kami? Tuan-tuan, jawapan tegas Sa'ad bin Abi Waqqas, jawapan yang padu, yang straight dia sebut. Dia kata apa? Tuhan hampa ni tidak ada, tidak lain melainkan hanya batu semata-mata, yang mana dia ni pekak, tuli, yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat langsung kepada hampa dan kepada kami. Ini jawapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Jahal dengar jawapan tu tuan-tuan, maka dipukulnya Sa'ad bin Abi Waqqas ni sehingga menitik darah tuan-tuan. Dia di antara sahabat yang pertama disiksa, di antara sahabat yang awal disiksa oleh orang kafir Mekah pada masa itu. Ketika sampai kepada Nabi SAW, dia patah balik pergi berjumpa dengan Nabi. Tuan-tuan, Nabi lak dia punya luka dia. Nabi lak dia punya luka dia. Tuan-tuan, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia, istimewanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tuan-tuan, apa dia? Kerana dia merupakan sahabat Nabi SAW yang menjadi orang yang mendapat jaminan daripada Nabi SAW bahawa 10 orang daripada sahabat Nabi yang dijamin akan dimasukkan ke dalam syurga. Seperti mana Nabi sebut, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Begitu juga Sa'ad ibni Abi Waqqas, dia juga orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW akan dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas
dia meninggal dunia pada 55 Hijrah, pada usia 83 tahun. Pada usia 83 tahun pada usia 83 tahun, pada tahun 55 Hijrah, beliau Sa'ad ibni Abi Waqqas meninggal dunia dan disimpan, dikebumikan di tanah perkuburan Baqi' di Madinah. Baik tuan-tuan, mari kita tengok hadis yang kita nak baca ni, cerita tentang bagaimana kejadian selepas daripada kematian Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fil masjid. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ketika mana hari kewafatan Sa'ad ibni Abi Waqqas, dia kata isteri-isteri Nabi yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anha minta kepada sahabat-sahabat yang lain supaya dibawa jenazah Sa'ad ibni Abi Waqqas ini untuk mai di Masjid Nabawi. Kerana apa? Kerana isteri Nabi, kerana isteri-isteri Nabi Aisyah dan juga isteri-isteri Nabi yang lain nak sembahyangkan jenazah nak sembahyangkan jenazah Sa'ad ibni Abi Waqqas. Tuan-tuan, menjadi kebiasaan pada masa tu jenazah tak disembahyangkan dalam masjid. Maka isteri-isteri Nabi ini request, isteri-isteri Nabi ini minta kepada sahabat-sahabat Nabi yang uruskan jenazah Sa'ad ibni Abi Waqqas ni, minta supaya dibawa mai ke dalam masjid, bawa mai untuk kami nak semayangkan jenazah Sa'ad ibni Abi Waqqas. Begitu tuan-tuan, maka jenazah Sa'ad ibni Abi Waqqas dibawa mai ke dalam masjid. Fayusallina 'alaiha, maka disemahyangkan, mereka semahyangkan jenazah ke atas Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sahabat-sahabat tunaikan, fafa'alu, sahabat tunaikan permintaan isteri Nabi, permintaan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab pada zaman tu mayat ni dia tak bawa semayang dalam masjid. Sahabat-sahabat Nabi yang wafat pada ketika itu, kebanyakannya mereka ni disemayangkan di rumah, di tempat-tempat lapang dan sebagainya. Oleh kerana pada masa tu mayat ni tuan-tuan dia ada masalah. Bukan masalah apa, maksud yang kita sebut ni masalah daripada sudut kalau bawa masuk dalam masjid ni ada masalah. Kan tuan-tuan, kita pun kalau ada jenazah yang accident teruk, yang bleeding, darah dia tu tak berhenti, dia mungkin ada masalah sikit kalau nak masuk dalam masjid. Takut kalau darah tu mengalir dalam masjid, dia jadi najis dan sebagainya, nak urus tu jadi payah. Maka sebahagian besar pada masa ketika itu disembahyangkan di luar daripada masjid. Dan pada ketika itu, zaman pada masa tu, kebanyakan daripada jenazah-jenazah jarang-jarang sekali ataupun tak banyak sembahyang di masjid, melainkan kebanyakannya, kebiasaannya pada masa tu lazimnya sembahyang di rumah dan juga sembahyang di mana? Di tempat yang luas dan sebagainya. Maka apabila Sa'ad ibni Abi Waqqas dia meninggal dunia, dia wafat tuan-tuan, isteri-isteri Nabi yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia minta kepada sahabat Nabi, hampa dah selesai urus jenazah, minta bawa mai di masjid, kami nak sembahyang kepada jenazah Sa'ad ibni Abi Waqqas. Pasal apa tuan-tuan? Pasal rumah Aisyah radhiyallahu anha dia berkembang dengan masjid Nabi, duduk di sebelah. Kan di makam Nabi lah ni, di situlah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia minta untuk mai. Wafu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha sambung, fawuqifa bihi ala hujratihinna yusallina 'alaiha. Maka depa pun sembahyang. Kemudian lepas depa sembahyang tuan-tuan,
ukhrija bihi min babi janaiz alladhi kana ila maqa'id. Maka mayat tadi ni, mayat Sa'ad ibni Abi Waqqas tadi dibawa keluar melalui pintu babu janaiz. Tuan-tuan, pintu babu janaiz tu, pintu lah ni nama dia pintu Jibril. Kita kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita perhati sikit tuan-tuan, tengok di atas tu dia ada nama. Kita bukan takat tengok gate saja, kita bukan takat tengok laluan kita keluar masuk saja kan. Kita keluar masuk pintu 15 ke, pintu 21 ke, pintu 30 ke, kita baca nama pintu. Dia ada nama-nama dia. Ni pintu Malik Fahad ke, ni pintu Malik apa ke, ni pintu. Dan ada pintu-pintu yang utama di bahagian depan masjid. Antaranya pintu Jibril. Pintu Jibril, pintu yang hari ni ataupun pintu yang kita sebut dalam hadis ni babu janaiz, pintu jenazah. Di situ pintu pada masa tu dikeluarkan jenazah-jenazah. Tuan-tuan, kita hari ni jenazah dibawa masuk, diletakkan di bahagian depan. Laluan kita tu, pintu kita nak keluar ke arah pintu baqi', kan kita straight keluar tu straight sampai ke pintu baqi'. Depan tu ada satu bilik. Di situ kalau tak salah ingatan saya, diletakkan jenazah-jenazah di situ. Selepas daripada disembahyangkan, disolatkan, kemudian terus dibawa ke perkuburan Baqi' bagi orang yang disembahyangkan di kawasan di dalam masjid. Maka isteri Nabi dia minta, selesai dia minta, maka dibawa keluar jenazah. Tuan-tuan, perkara ni, cerita ni, benda ni, bila jadi benda ni, fabalaghunna anna an-nasa ghabu zalik. Ini tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan, selepas benda ni selesai tuan-tuan, maka terdengar orang ramai abu, dia komplain tentang apa yang diminta oleh Aisyah. Orang ramai pada masa tu dia komplain, dia kata apa Aisyah ni buat benda-benda yang tak pernah buat. Orang biasa duduk semayang di rumah, orang biasa duduk semayang di tempat lapang, tiba-tiba minta mai di masjid ni. Apa hal ni? Ni apa benda ni kata Aisyah buat ni, apa dia? Orang ramai mula duduk sebut tuan-tuan. Digunakan perkataan abu. Abu ni maksud dia apa tuan-tuan? Dia celah. Orang ramai pada masa tu dia bukan takat komplain, dia celah, dia maki, dia cerca, dia kata macam-macam kepada Aisyah, fitnah kepada Aisyah, buat macam-macam. Apa Aisyah ni buat benda yang orang tak buat benda yang orang tak biasa buat masuk jenazah, masuk dalam masjid, apa cerita ni? Sampai macam tu sekali. Orang ramai sebut. Apa yang depa kata? Depa kata waqalu ma kanatil janaiz yudkhalu bihal masjid. Depa kata apa? Orang ramai kata apa? Ni apa dia ni yang buat masuk jenazah pergi dalam masjid, sampai dalam masjid, sembahyang dalam masjid. Pasal benda ni orang tak pernah buat, orang tak pernah buat masuk dalam masjid ni, pasal apa buat? Maka benda ni kuih lama kuih besar tuan-tuan, dicerita habis. Tepi jalan cerita, kedai kopi cerita, kedai makan cerita, dalam masjid cerita, di rumah-rumah cerita, sembang, habis semua. Ini tajuk utama diceritakan. Pasal apa Aisyah radhiyallahu anha buat macam tu. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, fabalagha zalika Aisyah. Berita ni tersebar, cerita orang duk komplain ni sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai tuan-tuan, sampai kepada Aisyah. Bila sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun sebut, dia kata faqalat ma asra'an nasa ila ayyaibu ma la ilma lahum bi. Ini Aisyah kata, hampa ni manusia. Aisyah kata, Aisyah kata ma asra'an nas. Aisyah kata, yang kata manusia ni cepat sungguh. Aisyah kata, cepat sungguh manusia ni nak mencela abu, nak mencela. Sedangkan kata Aisyah, mala ilma lahum bi, sedangkan depa tak tahu pun apa yang depa bercakap. Aisyah kata, kata cepat sungguh, kata berita ni sampai hampa bercakap,
hampa kritik, hampa ulat, hampa hujah, hampa nak bersembang, mala ilma lahum bih, benda yang hampa tak ada ilmu pun pasal benda tu. Aisyah kata. Tuan-tuan, benda ni jadi dalam masyarakat kita, jadi tuan-tuan. Benda ni jadi. Kan geng-geng yang apa? Kita dah sebut apa? Geng yang baca tajuk ni. Kadang-kadang buat ulasan, dia tak baca isi dia, dia baca tajuk dia ulas. Benda dia tak tahu, dia kritik. Benda dia tak tahu, dia kata. Benda dia tak tahu, dia sebut. Bahaya tuan-tuan. Takut benda tu dia termakan balik kepada diri dia sendiri. Maka Aisyah kata, cepat sungguhlah benda-benda yang hampa kata ni. Sedangkan benda ni hampa tak tahu pun, hampa tak pernah dengar pun. Bahkan hampa tak ada ilmu tentang benda yang hampa kata ni. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha sambung. Aisyah kata, "Wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibni Bayda illa fi jawfil masjid." Aisyah bagi jawapan. Aisyah kata sedangkan masa mati satu orang sahabat, kata Aisyah, kalau hampa ingat tak ingat, ketika mana zaman Nabi SAW ada satu orang sahabat yang bernama Suhail bin Bayda. Suhail bin Bayda ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bawa dia, Nabi salat jenazah dia fi jawfil Bayda, kata Aisyah, di tengah-tengah masjid. Fi jawfil Bayda, di tengah-tengah masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa jenazah Suhail bin Bayda untuk disemahyangkan. Nabi mengimamkan semahyang Suhail yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada masa Suhail mati, mayat dia dibawa masuk di tengah-tengah masjid. Mana yang hampa kata Nabi tak pernah buat, Nabi buat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa yang pakai main tikam cakap, hampa yang pakai teltah cakap, hampa yang tak ada ilmu berkaitan dengan benda ni, hampa cakap benda yang hampa tak tahu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu mana yang aku buat, yang Nabi buat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada hadis ni boleh kita ambil faham apa? Yang pertama tuan-tuan, hukum bagi orang perempuan nak semayang mayat di masjid. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Boleh. Orang perempuan boleh semayang jenazah. Cuma kebiasaan di tempat kita ni, biasanya yang semayang jenazah tu adalah orang lelaki. Itu kebiasaan, itu kelaziman tempat kita. Orang perempuan tak biasa. Melainkan kalau pergi Mekah, pergi Madinah tuan-tuan, kita akan semayang. Kan habis-habis imam semayang 5 waktu, habis-habis aja Tok Bilal akan kata apa? As-salatu ala amwal wal atfal. Semayang atas as-salatu ala amwal wal semayang di atas jenazah, janaiz, semayang di atas jenazah, dan juga mayat lelaki, mayat perempuan ataupun kanak-kanak, maka kita pun bangkit untuk semayang sama. Kita pun bangkit untuk semayang sama. Cuma di tempat kita tak menjadi kebiasaan. Tapi boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh benda tu? Boleh. Berdasarkan sabit daripada hadis yang kita baca ni. Nanti ni kalaulah ada keluarga, ayah dia meninggal, keluarga yang meninggal tu suami dia, isteri dia minta untuk nak sembahyang, boleh tak boleh? Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, sembahyang mayat ini memang boleh dilakukan di dalam masjid. Itu tak menjadi persoalan. Memang boleh dilakukan dalam masjid dan juga di tempat lapang ataupun di rumah. Keluarga minta untuk sembahyang jenazah di rumah, dia tak mau buat mai di masjid. Lepas selesai kapan di situ, mandi di situ, selesai semua di situ, dan nak minta sembahyang di situ, minta kepada tuan imam. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh sembahyang di rumah. Ataupun nak buat mai di masjid kita, di tempat yang lebih luas, orang boleh mai dan mudah untuk orang nak
berhimpun nak berjumpa, itu lebih baik dan lagi dibolehkan. Yang ketiga tuan-tuan, pengajaran yang penting boleh kita ambil, apa dia tuan-tuan? Ada manusia dia berani cakap, ada manusia dia berani cakap, sedangkan dia tak tahu apa benda yang dia cakap. Dia tak ada ilmu berkaitan dengan benda yang dia cakap. Tuan-tuan, ini pengajaran yang cukup penting. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan kita cakap benda yang kita tak tahu. Bahaya tuan-tuan kita cakap benda yang kita tak ada ilmu tentang dia. Bahaya tuan-tuan benda yang kita cakap, benda itu kita tak ada asas tentang benda tu. Kita ulas, kita kritik, kita kata, kita kutuk tuan-tuan. Kita takut apa dia? Kita terjebak dengan kesalahan dan kesilapan. Itu benda yang cukup besar. Sebab itu tuan-tuan, memadai dengan kita diam benda yang kita tak tahu. Memadai dengan kita diam benda yang kita tak tahu. Ada orang yang isu agama pun nak ulas, isu ekonomi pun nak ulas, isu nu nak ulas, isu ni nak ulas, isu nu dia kata, isu ni dia kata, dia share, dia forward. Tuan-tuan, benda yang kita tak tahu tiba-tiba kita buat macam kita tahu. Takut-takut tuan-tuan, benda itu menyebabkan kesalahan dan akhirnya kita kecundang ataupun kita jatuh ke dalam lembah kebinasaan dan mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kena peringat dan kena jaga. Biar kita cakap cukup dengan benda yang kita tahu, kita ulas benda yang kita tahu. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah beri ruang, peluang, kesempatan dan manfaat kepada kita untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah menjaga lidah kita, menjaga tubuh badan kita, menjaga kefasihan mulut kita daripada bercakap benda-benda yang tidak baik, bercakap benda yang kita tidak tahu. Dan mudah-mudahan Allah memelihara diri kita daripada terjebak fitnah-fitnah dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Mari sama-sama kita tangguh majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Amanu wa amilus salihati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyuban muallimina 'anna wa la tuzhi barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.